Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulakan kuliah kita pada malam ini dengan membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lin Nabil Karim wa alihi wa ashabil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, amma ba'd. Yang dihormati pengerusi masjid, Parik Kasih beserta dengan ahli jawatan kuasa yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan haji, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam kerana pada malam ini diberikan kita nikmat kelapangan masa dan juga nikmat kesihatan yang baik. Kita dapat bersama-sama pada malam ini di rumah Allah untuk menunaikan tanggungjawab kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Jadi malam ini kita sambung dalam bab yang sama, iaitu bab wajib berpegang teguh kepada kitabullah. Yang ini kita sampai kepada hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 ini daripada An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Hadis yang ke-6 ini daripada Abdullah bin Amr. Kalau kita tengok, Abdullah bin Amr ini adalah merupakan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Amr ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya panjang. Abdullah bin Amr ini, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr ini, sahabat Nabi ini, dikurniakan kepadanya umur yang panjang. Abdullah bin Amr ini hidup pada zaman Nabi dan seterusnya umurnya panjang. Jadi dia hidup sehinggalah zaman Sayyiduna Umar bin Al-Khattab. Panjangnya umur Abdullah bin Amr ini. Dia hidup pada zaman Nabi, dia hidup pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dan seterusnya dia hidup sampai kepada Sayyiduna Umar bin Al-Khattab. Umurnya panjang. Allah kurniakan dia umur yang panjang. Dan pada zaman Sayyidina Umar juga,
Abdullah bin Amr ini dilantik menjadi seorang gubernur di negara Mesir. Kalau kita baca kitab sejarah, kitab sirah, ada diterangkan. Jadi hadis ini daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Rasulullah telah bersabda, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israil hazwan na'li bin na'li. Kata Rasulullah, demi sesungguhnya akan berlaku, la ya'tiyanna ala ummati, sesungguhnya akan berlaku kepada umatku, ma ata ala bani Israil, perkara-perkara yang betul-betul sama seperti apa yang telah berlaku kepada Bani Israel. Kata Rasulullah, akan berlaku dalam kalangan umatku, kita semua umat Islam, akan berlaku perkara-perkara yang berlaku pada zaman Bani Israel. Hazwan na'li bin na'li, sehingga jika ada di antara mereka orang yang berzina dengan ibunya dengan berterang-terangan. Ini kita tengok. Kemudian hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyatan lakana fi ummati man yasna'u zalika. Nescaya akan ada dalam kalangan umatku orang yang melakukan perkara yang demikian. Pada zaman Bani Israel, mereka melakukan satu perbuatan, iaitu berzina dengan ibu mereka sendiri. Dan kata Rasulullah, akan berlaku juga perkara yang berzina ini bersama dengan ibunya sendiri pada zaman ataupun kepada umatku, kata Nabi. Wa inna bani Israila tafarraqat ala snaini wa sab'ina millah. Sesungguhnya kaum Bani Israel telah berpecah belah kepada 72 puak. Wa tafarraqu ummati ala salasin wa sab'ina millah. Manakala umatku pula akan berpecah kepada 73 puak. Bani Israel, kata Rasulullah, berpecah kepada 72 puak, 72 kumpulan. Tetapi umat Islam, kata Rasulullah, ummati tafarraqa, umatku pula akan berpecah kepada 73 kumpulan, lebih satu daripada Bani Israel. Kulluhum finnar illa millatan wahidah. Kesemuanya akan masuk ke dalam neraka kecuali satu puak sahaja. Daripada 73 kumpulan, kata Rasulullah, 72 daripadanya akan dimasukkan ke dalam neraka, manakala satu puak sahaja, satu kumpulan sahaja yang selamat, iaitu akan dimasukkan ke dalam syurga. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, man hiya ya Rasulullah, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Maka jawab Rasulullah, ma ana alaihi wa ashabi. Kata Rasulullah, satu puak ini adalah puak yang tetap di atas jalanku dan juga jalan sahabat-sahabatku. 72 masuk ke dalam neraka, satu puak sahaja yang selamat, iaitu orang yang berpegang teguh kepada apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah,
dan juga apa yang telah ditunjukkan oleh para sahabat Rasulullah. Maka satu puak ini sahaja yang akan selamat. Mudah-mudahan kita tergolong dalam satu puak yang selamat ini. Jangan kita tergolong dalam 72 puak yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Wa'iyyazubillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Kemudian hadis ini ada tambahan daripada Imam Abi Daud. Dalam kitab Imam Abi Daud, dalam Sunan Abi Daud, hadis ini ada penambahan. Dalam kitab Imam At-Tirmizi, hadis yang kita baca tadi. Tapi di sisi Imam Abi Daud, hadis ini ada tambahan. Tambahannya ialah wa innahu sayakhruju fi ummati aqwamun tatajara bihim tilkal ahwa'u kama yatajarul qalabu bisahibi la yabqa minhu irqun wala mifsalun illa dakhalahu. Di sisi Imam Abi Daud mengatakan bahawa sesungguhnya akan timbul dalam kalangan umatku beberapa puak yang dijalari oleh bahaya penyakit, iaitu suka mengada-adakan bid'ah, sebagaimana menjalarnya bahaya penyakit anjing gila kepada mangsanya. Tidak ada satu urat atau satu sendi melainkan penyakit itu meresap masuk menjalarinya. Kata di sisi Imam Abi Daud, ada satu penambahan lagi, iaitu kata Rasulullah, dalam kalangan umatku nanti ini akan timbul beberapa perkara-perkara baharu, iaitu bid'ah. Sisi Imam Abi Daud. Perkara buruk yang diperingatkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW, iaitu yang pertama, umat Islam akan melakukan penyelewengan dari ajaran-ajaran Islam yang sebenar, seperti yang telah dilakukan oleh kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel ini, tuan-tuan, kalau kita baca sirahnya, adalah satu kaum yang mulia. Kerana daripada kalangan Bani Israel, banyak Nabi yang dilantik daripada kalangan mereka. Sebagai contoh, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa dilantik oleh Allah daripada kaum Bani Israel. Daripada Bani Israel ini ada Nabi yang dilantik. Sepatutnya mereka ini lebih beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Tetapi disebabkan Nabi akhir zaman, iaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada awalnya Bani Israel ini menyangkakan bahawa Allah akan melantik Nabi yang terakhir ini daripada kaum Bani Israel. Jadi, tetapi Allah itu maha mengetahui. Allah itu maha bijaksana. Allah tidak melantik Nabi yang akhir ini, iaitu Nabi Muhammad, daripada kaum Bani Israel. Ini yang menyebabkan mereka marah. Mereka tak terima kenapa Nabi yang terakhir ini tidak dilantik daripada kaum mereka. Nabi Muhammad dilantik daripada kaum Arab Quraisy, bukan daripada Bani Israel. Jadi disebabkan itu, mereka banyak melakukan penyelewengan-penyelewengan dari ajaran Islam yang sebenarnya. Banyak perkara-perkara yang mereka lakukan tidak sama dengan ajaran Islam yang telah diajarkan kepada kita. Ini kita kena berhati-hati, tuan-tuan. Kerana sekarang ini banyak ajaran-ajaran
yang menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar, terutamanya tentang akidah kita, iaitu berlandaskan kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita kena berhati-hati kerana sekarang ini banyak fahaman-fahaman yang cuba diaturkan oleh sesetengah pihak supaya kita ini menyeleweng daripada agama Islam yang sebenar. Berhati-hati terutamanya golongan-golongan Yahudi dan Nasrani. Nanti kita akan tengok. Baginda menyebutkan perihal kaum Bani Israel ini kerana penyelewengan mereka adalah seburuk-buruknya contoh yang wajib dijauhi dan disingkirkan. Disebabkan perbuatan mereka yang menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenarnya dan seteruk-teruk perbuatan yang mereka lakukan, sehinggakan Nabi sebutkan di dalam hadis supaya kita umat Islam jangan ikut apa yang dilakukan oleh kaum Bani Israel. Meskipun mereka pada mulanya diberikan berbagai nikmat dan keistimewaan, diturunkan kepada mereka kitab-kitab suci dan diutuskan kepada mereka beberapa banyak nabi dan rasul, tetapi kebanyakan mereka tetap kufur ingkar dan terus melakukan berbagai-bagai jenayah dan kekejaman di sepanjang sejarahnya. Sebab itu saya kata tadi, pada mulanya Bani Israel ini adalah satu kaum yang mulia, diturunkan kitab, diutuskan nabi, tetapi mereka ini tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu puan-tuan, kita ini jangan jadi seperti kaum Bani Israel yang tidak bersyukur kepada Allah. Apa yang kita dapat pada hari ini, apa yang kita ada pada hari ini, kita tetap bersyukur kepada Allah. Walaupun sedikit nikmat yang Allah berikan, tetapi sebagai seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yang taat kepada Allah, maka kita kena bersyukur. Ada orang diberikan banyak, dia bersyukur. Ada orang diberikan sikit, bersyukur. Jangan jadi seperti manusia yang apabila diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia kufur. Dia banyak melakukan perkara-perkara yang menyalahi perintah Allah. Biasalah. Kebiasaannya orang kita ini, kalau tengah senang, dia lupa pada Allah. Tapi apabila diuji dengan sedikit ujian oleh Allah, maka ketika itulah dia ingat kepada Allah. Kemudian mereka telah runtuh akhlaknya, hilang lenyap peri kemanusiaannya, dan berpecah belah kepada berbagai-bagai puak dalam kepercayaan dan fahaman-fahamannya, serta mengadakan berbagai helah untuk memutarbelitkan ajaran dan hukum-hukum agama. Teruknya kaum Bani Israel ini sehinggakan mereka ini berpecah belah. Sebagaimana hadis yang kita bacakan sebelum ini, hadis yang kelima, kata Rasulullah, akan berlaku banyak perselisihan dalam kalangan umatku. Inilah salah satu contoh perpecahan yang berlaku pada zaman Bani Israel yang akan berlaku dalam kalangan umat Islam. Sehingga kan kata Rasulullah dalam hadis ini akan berpecah kepada 73 puak. Semuanya berselisih pendapat, berselisih faham. Terutamanya dalam bahagian ataupun bab kepercayaan. Akidah ini tuan-tuan, kita kena hati-hati. Kerana kita ini, akidah kita ini berpegang teguh kepada ahli sunnah wal jamaah. Mereka lah juga yang telah menimbulkan dan mengembangkan berbagai-bagai fahaman, seperti fahaman komunis, kapitalis dan lain-lainnya yang merosakkan ketenteraman dan susunan masyarakat serta negara-negara dunia yang lain. Sekarang ini tuan-tuan, fahaman-fahaman ini
telah pun ada terutamanya daripada negara-negara barat, sebagai contoh Amerika Syarikat, negara-negara yang bukan Islam, yang mereka ini menyebarkan berbagai-bagai fahaman sehingga kan ada di kalangan kita umat Islam yang mengikut fahaman yang mereka sebarkan. Kemudian bahkan juga mereka lah yang mengembangkan kebudayaan kuning yang lucah itu dan melanggar tata tertib dan kesopanan melalui filem-filemnya. Negara-negara barat sekarang ini tuan-tuan, orang yang bukan Islam, mereka telah menyebarkan, mengembangkan fahaman-fahaman yang tidak elok di kalangan umat Islam, salah satunya melalui filem-filem. Kita ni tengok cerita-cerita orang-orang barat yang dalam cerita itu mungkin ada penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan yang bersalahan dengan ajaran Islam. Kita tengok, kalau kita yakin dan percaya dengan penyelewengan tersebut, maka akidah kita akan rosak. Filem-filem tuan-tuan, mereka tak boleh menyerang kita umat Islam sekarang ini. Negara-negara barat tidak lagi menggunakan kekerasan untuk berperang dengan umat Islam, kerana mereka tahu umat Islam ini kalau bersatu padu, bekerja sama di antara satu sama lain, maka umat Islam ini merupakan satu umat yang kuat. Mustahil bagi mereka untuk menyerang kita secara fizikal, dengan menggunakan bom dan sebagainya. Maka salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan menyebarkan filem-filem dan sebagainya, supaya kita ini umat Islam terikut dan terpengaruh dengan filem yang mereka buat. Kalau nak tengok filem, tengoklah cerita Melayu. Cerita Melayu pergi tengok. Cerita Mak Kilau contohnya. Dah ada yang tengok? Belum? Belum lah Ustaz, saya ni dah tua-tua tak pergi wayang. Pergi tengok tuan-tuan cerita Mak Kilau. Saya dah pergi tengok dah. Dah pergi tengok. Sebab tu kita cerita, dah pergi tengok dah. Ramai orang, beratur sampai keluar panggung, sampai keluar wayang tu orang beratur. Sanggup orang beratur semata-mata nak tengok cerita Mak Kilau. Beratur tuan-tuan. Alangkah baiknya kalau masjid kita ini pun orang beratur nak masuk sembahyang. Tapi tak berlaku dalam bab-bab yang agama. Bab nak pergi masjid apa semua orang tak hirau. Yang orang hiraukan, yang orang kisahkan, nak pergi tengok wayang tak dapat tengok sebab penuh sangat. Saya tak beratur sebab saya beli online. Kita beli online senang, jangan pergi beli kat situ, memang habis tak dapat. Beli online, jadi sampai sana kita ambil tiket je, duduk depan kita tengok. Itu berkenaan dengan filem. Tapi cerita ni memang seronok lah kita tengok. Membangkitkan semangat kita orang Melayu dan juga orang Islam. Kalau tak pergi tengok tak apalah tuan-tuan, tunggulah nanti kat TV ada. Dia dah lama sikit ni kan dia keluar kat TV kan. Tengoklah. Itu dia. Dan juga orang-orang barat ini juga sekarang ini menyebarkan ajaran-ajaran yang tidak elok, yang melanggar tata tertib dan kesopanan kita sebagai orang Islam dan orang Melayu, melalui majalah-majalah fashion. Banyak orang Melayu kita yang beragama Islam yang ikut fashion orang-orang barat.
Terbuka sana, terbuka sini, ketat sana, ketat sini. Nak ikut orang barat. Bagi mereka, fashion mereka tu, fashion orang barat tu cantik. Sehingga kan ada di antara kalangan kita umat Islam yang mengikut-ikut apa yang mereka lakukan. Ini kalau kita ikut apa yang mereka lakukan, bermaksud mereka ini telah berjaya mempengaruhi pemikiran kita umat Islam. Banyak pakaian-pakaian kita orang-orang luar sana yang buat, kan? Fashion-fashion dan sebagainya macam-macam. Kemudian dan kelab-kelab malamnya. Banyak kelab-kelab malam. Yang orang Islam pergi ke kelab malam. Dekat kita, kawasan kita Rengit, dekat Senggarang ni tak ada kelab malam. Alhamdulillah. Kalau ada kelab malam dekat kawasan kita ni, kita pergi robohkan. Tapi dekat bandar, di kawasan-kawasan bandar terutamanya, berapa banyak kelab malam tuan-tuan boleh pergi, tuan-tuan boleh tengok berapa banyak kelab malam di bandar. Kalau yang masuk dalam kelab malam itu orang-orang yang bukan Islam, kita tak berapa kisah. Nak bagi masuk sana, pergilah, gasaklah, kan? Tapi yang masuk ke sana itu ada di kalangannya adalah umat-umat Islam itu, yang masuk ke dalam kelab-kelab malam untuk berhibur. Memanglah dia kata, kita ni, saya ni pergi kelab malam, saya tak minum arak. Memanglah dalam tu tak pergi minum arak. Tetapi mungkin ada perkara-perkara yang lain yang dilakukan. Sebagai contoh, dia ambil benda-benda yang dilarang. Sebagai contoh, dia ambil dadah dan sebagainya. Jadi sebab itu orang-orang negara barat ini mengada-adakan berbagai-bagai perkara supaya kita ini umat Islam akan mengikut apa yang mereka lakukan. Baginda juga pernah memberikan satu ingatan yang tegas sebagaimana yang tersebut dalam salah satu hadisnya, bahawa umatnya akan terpengaruh dan menjadi pak turut dengan buta tuli kepada segala apa jua yang didatangkan kepadanya dari kaum Yahudi dan Nasara. Rasulullah dah ingatkan kepada kita, tuan-tuan. Dalam kalangan umatku nanti ini akan ada yang mengikut apa yang telah dilakukan oleh Bani Israel. Inilah yang kita tengah hadapi sekarang ini. Banyak benda-benda yang kita buat, kita mengikut negara-negara luar. Bukan kita ikut negara Islam, negara luar, negara-negara barat yang bukan Islam. Sampaikan ada di kalangan negara Islam yang mengikut, yang sebelum ini tak pernah ikut, tetapi sekarang ini dibenarkan untuk ikut. Sebagai contoh di Arab Saudi, di Saudi Arabia, sebelum ini tak dibenarkan untuk mengadakan konsert dan sebagainya, tetapi sekarang ini telah dibenarkan sedikit demi sedikit. Dipanggil pula artis daripada negara barat. Ada pula percampuran di antara lelaki dan perempuan yang sebelum ini dilarang sama sekali di negara itu. Jadi inilah fahaman negara-negara barat yang sedang berlaku pada zaman kita ini, yang telah diingatkan oleh Rasulullah dalam hadis ini. Rasulullah dah tahu dah, tuan-tuan, apa yang akan berlaku dalam umatnya pada akhir zaman. Baginda menyebutkan secara khusus kedua-dua kaum itu kerana mereka selain diberikan kitab-kitab dan diutuskan rasul-rasul yang memimpin mereka, merekalah sahaja yang berpengaruh dan banyak angkaranya pada zaman baginda.
Kaum Bani Israel sebagai contoh diberikan kitab Injil. Nabi Isa AS diberikan kitab Injil. Kita umat Islam diberikan Al-Quran. Maka kalau kita ini, kaum Bani Israel ini berpegang kepada kitab, umat Islam berpegang kepada Al-Quran, maka kita tak akan terpengaruh dengan apa yang dilakukan oleh kaum Bani Israel, perkara-perkara yang menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar. Itu dia. Kemudian apa yang telah berlaku, apa yang telah diperingatkan oleh Rasulullah ini mengenai penyelewengan yang akan berlaku dalam kalangan umatnya, itu telah pun berlaku dan menjadi kenyataan. Di antara perkara-perkara yang kata Rasulullah ini yang akan berlaku dalam kalangan umatku ialah perbuatan sesetengah perempuan-perempuan Islam yang selain daripada tidak mematuhi perintah Al-Quran, menyuruh mereka menutup kepala, meliputi belahan leher bajunya. Mereka pula membesarkan hiasan kepalanya dengan berbagai-bagai cara, yang diantaranya menggunakan rambut-rambut palsu. Dalam kitab ini menyebutkan bahawa terutamanya golongan-golongan perempuan, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah dan juga Al-Quran, supaya menutup aurat, menutup kepala dengan tudung. Kita tutup, perempuan-perempuan Islam tutup dengan tudung. Tetapi ada di antaranya yang pakai tudung tetapi seperti tidak pakai tudung. Yang diajarkan, yang digariskan oleh Islam, tudung itu mestilah tudung yang labuh, tudung yang menepati syaraknya. Tapi ada di antara kita, kadang-kadang tudung itu dah cantik, dah labuh dah, cantik tudung, tapi ada pula dililit-lilit pula, di fashion dibagai-bagaikan, dililitkan kat bahu lah, kat kepala ni berapa kali lilit tak tahulah. Sampaikan tudung itu elok-elok dia labuh jadi singkat. Kemudian tak pakai tudung juga pun ada, ramai yang tak pakai tudung tapi dia pakai rambut palsu. Rambut palsu ni dia kata, saya pakai rambut palsu, yang aurat kan rambut saya, rambut palsu bukan rambut saya. Tapi bila pakai rambut palsu pun sama juga seperti yang disebutkan dalam kitab ini. Bila pakai rambut palsu itu, maka bahagian leher ni nampak. Leher ini bahagian bagi perempuan, leher ini aurat. Bagi perempuan, apabila dia memakai rambut palsu, rambut je yang ditutup tapi leher dia nampak. Mana ada orang pakai rambut palsu, apa ni kata orang tu, tutup leher, tak ada. Ada pula yang menghaluskan bulu keningnya. Allah dah bagi dah bulu kening kita ni cantik. Cantik bulu kening kita ni. Kan? Ada yang tebal sikit, ada yang nipis sikit. Tapi ada di antara kita yang tak terima pula. Tak cantik lah bulu kening aku ni. Dihaluskan, dinipiskan, dicukur, supaya kelihatan lebih cantik. Kemudian ada juga yang berpakaian tetapi mereka seolah-olah bertelanjang kerana nipisnya dan tidak menutupi aurat. Pakai baju, pakai pakaian tetapi terlalu nipis. T-shirt tu kalau boleh, t-shirt tu nipis, no, nampak bahagian dalamannya. Sebab itu dikatakan berpakaian tetapi seolah-olah tidak berpakaian. Ada juga yang berjalan di khalayak ramai dengan cara yang tidak sopan, seperti lagak perempuan-perempuan jahat.
Ini terutamanya dikhususkan kepada kaum perempuan. Dalam hadis ini dikhususkan penerangan ini kepada kaum perempuan-perempuan terutamanya. Ada yang berjalan tu tuan-tuan, kalau kita tengok dia berjalan, ya Allah, kalau kita berjalan belakang dia tu, jalannya kaki tu bersilang-silang macam model jalan. Berjalan. Cara berjalan pun tuan-tuan memainkan peranan, menunjukkan kita ini umat Islam, sampaikan Islam pun mengajar kepada kita cara berjalan yang sesuai. Ini tidak pakai kasut tumit tinggi, bila nak jalankan susah. Jalan pula kena pula silang-silang kaki, macam tuan-tuan tengok dalam model-model yang memperagakan pakaian-pakaian fashion kan, macam itulah jalannya. Kemudian ada pula di antara mereka yang memakai pakaian lelaki dan ada yang berlagak seperti lelaki. Itu belum lagi kita tengok orang perempuan yang berpakaian seperti lelaki. Apa yang orang lelaki pakai, dia nak pakai juga. Apa yang orang lelaki buat, dia nak buat juga. Ini satu masalah. Orang perempuan ada dia punya pakaian sendiri yang telah pun dibuat khas untuk orang perempuan. Orang perempuan juga ada keupayaan dan juga ada kemampuan untuk buat perkara-perkara yang termampu mereka buat. Jangan ikut seperti orang lelaki. Orang lelaki ni ada pakaian sendiri. Orang lelaki ni Allah kurniakan tenaga yang lebih berbanding dengan orang perempuan. Orang lelaki menyawit, dia pun nak menyawit juga. Orang lelaki bawa lori, dia pun nak bawa lori juga. Itu yang berlaku tuan-tuan. Tak salah, benda itu tak salah. Kalau lelaki nak angkat buah sawit tu, dia pun boleh angkat. Alhamdulillah lah, baguslah. Diberikan kesihatan, kekuatan yang baik untuk dia. Orang lelaki bawa lori, trailer panjang, dia pun boleh bawa juga. Satu kelebihan untuk dia. Kemudian selain dari itu, terdapat wanita-wanita yang rela dipamerkan badannya, yang menggunakan pakaian yang sempit dan singkat, mendedahkan aurat, sengaja memperlihatkan bentuk badan dan lain-lain lagi yang bertentangan dengan hukum dan kesopanan Islam. Ini semua yang akan berlaku dalam kalangan umat Nabi SAW. Maka kita kena berhati-hati. Kalau ada anak perempuan, ada cucu perempuan dan sebagainya, maka kita kena lebih tumpuan kepada mereka. Nasib baik saya tak ada anak perempuan. Anak lelaki je 3 orang. Kalau tak, kena bagi perhatian yang lebih. Kalau dia nak keluar dengan kawan, tengok cara dia berpakaian. Kalau agak-agak cara itu tak menepati tidak menepati apa yang diperintahkan, maka kita suruh dia tukar. Ada pula di antaranya, ini perempuan-perempuan yang keluar dari rumahnya dengan menggunakan berbagai-bagai perhiasan dan menarik perhatian. Keluar rumah ni menggunakan perhiasan-perhiasan yang menarik perhatian orang lelaki. Sama ada dari segi dia pakai gelang emas, dia pakai rantai emas yang banyak, pakai rantai kaki. Kalau jalan tu bunyi kelcing. Oh, lelaki tengok siapa yang jalan ni. Kemudian pakai pula minyak wangi. Minyak wangi tu kalau pakai bukan sikit. Kalau kita orang lelaki ni tak pakai minyak wangi pun tak apalah, tak kisah pun, kan? Tapi tak bagi orang perempuan. Mereka pakai minyak wangi, kalau boleh satu botol tu 3-4 hari pun boleh habis. Depan sembuh, belakang pun sembuh sekali.
Untuk menarik perhatian. Dengan menggunakan berbagai-bagai jenis bedak muka dan gincu bibir. Pakai gincu tu bibirnya merah betul, menyala merahnya. Warna merah tu biasa kita tengok. Ada pula gincu yang warna hitam. Itu yang luar biasa. Warna merah tu dah ramai yang pakai warna merah kan. Kita tak pelik lah warna merah ni. Ada di kalangan mereka juga, terutamanya orang-orang perempuan yang pakai gincu tapi warna hitam. Ini yang luar biasa. Bukan cantik, menyeramkan. Warna hitam ni. Ada yang pakai. Mungkin bukan dari kalangan perempuan-perempuan yang berumur. Mungkin yang remaja-remaja ni banyak pakai warna hitam. Apa yang diikut kita pun tak tahulah. Kemudian, dan kesemuanya itu seperti juga segala perhiasan yang lain hanya dituntut dan digalakkan oleh agama supaya dilakukan di rumah, khasnya untuk suaminya. Pakaian-pakaian, perhiasan-perhiasan yang cantik, bau-bauan yang wangi ini tuan-tuan, kalau dalam Islam dituntut kita supaya isteri ni tadi, perempuan-perempuan ini tadi berhias untuk suami di rumah. Kalau dekat rumah dia tak pakai pula cantik-cantik. Kalau kat rumah dia pakai je baju kelawar, muka dia tepek dengan bedak sejuk, putih mukanya kan. Tak pula dia wangi-wangi kat rumah. Apa yang dia masak, bau belacan, bau bawang tu semua tu tak kisahlah, kat rumah dia kata tak ada orang bau pun, suami je yang bau. Sepatutnya kalau dalam Islam ini tuan-tuan, yang digalakkan oleh agama kita, berhias dan berwangi-wangian ini di rumah untuk suami, bukan untuk orang luar, bukan untuk lelaki lain. Ini kita kena perhatikan. Wanita-wanita Islam juga dilarang memperlihatkan hiasan tubuhnya kecuali kepada suami dan orang-orang lelaki yang menjadi mahramnya serta orang-orang yang tertentu seperti yang tersebut di dalam Al-Quran Al-Karim ayat yang ke-31 surah An-Nur. Nanti ni tak lama lagi kita nak sambut hari raya Aidil Adha. Maka adalah nanti saudara mara yang balik kampung, yang jumpa dekat kampung. Tentang ni tuan-tuan, kita kena berhati-hati. Orang yang boleh kita bersalaman, orang yang tak boleh kita bersalaman. Ini kita kena hati-hati. Jangan kita orang ulu tangan semua kita salam je. Kita kena tahu siapa yang kita boleh salam, siapa yang kita tak boleh salam. Dia ada senarai dia tuan-tuan. Ada senarai orang yang kita boleh bersalaman, saudara mara kita, adik-beradik dan sebagainya itu ada dia punya senarai dia. Orang yang kita boleh bersalaman, orang yang tak boleh kita bersalaman. Kalau bukan kita yang melakukan, siapa lagi yang nak lakukan? Orang yang mahram ini. Demikian juga hal-hal perkara-perkara buruk yang berlaku dalam kalangan kaum lelaki. Ada juga di antara orang lelaki ini yang telah hilang langsung perasaan cemburunya terhadap isterinya dan perempuan-perempuan yang di bawah jagaannya, sehingga kan dia hampir-hampir bersifat dengan sifat orang yang dayus, yang dikutuk oleh Islam dan diharamkan oleh Allah dari masuk surga. Dah masuk waktu Isya. Belum habis lagi ni. Nak sambung ke tak? Azan dulu sekejap kita sambung sikit lagi. Baik, kita sambung sikit Dan bagi orang lelaki pula, kata Rasulullah, jangan sampai kita ini menjadi lelaki yang bersifat dengan sifat dayus. Ini dikutuk oleh Islam kerana orang lelaki ini dipertanggungjawabkan kepada kita ini tugas memimpin. Terutamanya kita memimpin keluarga kita. Anak isteri kita nak pimpin ke jalan yang diredai oleh Allah. Maka apabila kita ini sebagai pemimpin, sebagai ayah, sebagai suami,
jika kita tidak dapat memimpin keluarga kita dengan baik, kita biarkan apa yang ahli keluarga kita itu lakukan, perkara-perkara yang tak baik kita biarkan, kita tengokkan sahaja, maka kita ini boleh dikatakan sebagai lelaki yang dayus, kerana kita tidak berani untuk menegur kesalahan dan kesilapan yang mereka lakukan. Maksudnya kat sini, membiarkan isterinya atau perempuan-perempuan yang di bawah jagaannya bebas keluar, bebas bercampur gaul dengan orang-orang lelaki yang bukan mahramnya, bebas dipeluk oleh lelaki asing dalam pesta-pesta tari menari dan sebagainya. Kita tengok ada di kalangan kita, anak-anak kita terutamanya kadang-kadang naik motor dengan orang lelaki yang bukan mahramnya, dengan kawan-kawan sekelas, dengan powernya, kan? Jadi kita kena tegur sebagai seorang lelaki, sebagai seorang pemimpin. Ada pula lelaki yang berlagak dan berhias seperti perempuan dan yang memakai pakaian perempuan. Terbalik pula. Tadi orang perempuan pakai pakaian lelaki. Ada juga orang lelaki yang berpakaian seperti perempuan. Nak jadi bapuk. Jadi orang pakai pakaian perempuan, dah pakai lelaki jadi pakaian perempuan. Ada. Di Batu Pahat pun ada, tuan-tuan. Saya cakap sebab saya pernah jumpa. Pernah jumpa. Berpakaian seperti perempuan, lelaki ni. Dekat dataran Batu Pahat tu, dan kalau tuan-tuan pergilah pukul 1-2 pagi, pergi kat situ, tengok ramai lelaki tapi pakai macam perempuan. Bila panggil kita tu, suaranya garau, takut kita lari. Pukul 1 ke 2 buat dikejarnya kan. Kalau kita boleh lawan tak apa, tak boleh lawan, bukan dia seorang, 3-4 orang. Kemudian semuanya itu, sama ada yang dilakukan oleh kaum lelaki atau kaum perempuan, adalah haram dan dikutuk sebagaimana yang telah diterangkan oleh Rasulullah dalam banyak-banyak hadisnya, menyatakan balasan buruk masing-masing, sehingga ditegaskan ada di antara mereka melakukan perbuatan yang buruk itu bukan sahaja tidak akan masuk syurga, bahkan tidak dapat mencium baunya, sedang bau syurga boleh didapati dari jarak yang jauh. Maka orang-orang yang lakukan seperti mana yang Bani Israel lakukan, maka kata Rasulullah, mereka ini tidak akan mencium bau syurga. Sedangkan bau syurga ini daripada jauh lagi kita boleh cium. Kalau kita ini akan dimasukkan ke dalam syurga. Kemudian yang keduanya, akan berlaku perpecahan dalam kalangan umat Islam, terutamanya mengenai akidah, kepercayaan dan amalan agama, seperti mana yang telah berlaku pada kaum Bani Israel. Sedangkan dalam Islam ini melarang supaya umat Islam ini berpecah belah. Kita kena bersatu di kalangan umat Islam. Kemudian ada juga hadis yang tambahan tadi daripada Imam Abi Daud tadi ini, baginda mengingatkan bahawa akan timbul dalam kalangan umat Islam beberapa puak yang suka mengikut satu penyakit ini, iaitu penyakit hawa nafsu. Ada di kalangan umat Islam kita ini yang akan mengikut hawa nafsu, suka mengurangi, menokok tambah atau menyeleweng dari jalan yang sebenar. Ini kita kena berhati-hati. Kadang-kadang benda yang berlaku tu bendanya sikit je pun, tapi bila dia cerita pada orang, dia tambah sikit. Orang ni cerita pada orang lain, dia tambah sikit, tambah, sampai ke orang yang akhir tu, jadi cerita tu jadi cerita yang hebat. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan buat satu permainan. Orang yang depan sekali, dia bisik pada orang kedua. Orang kedua nanti bisik pada orang ketiga. Orang ketiga bisik pada orang yang terakhir. Sampai orang yang terakhir tu nanti, orang yang terakhir tu nanti akan cakap, apa yang orang pertama tadi yang bisikkan? Mesti salah, tuan-tuan. Mesti salah. Dia ada satu permainan tu kan, kalau kita buat juga, nak tengok kan, nak try, ada apa ni, sukan neka ke apa kan, kita buat permainan tu kan. Orang depan ni dicakapkan perkataan lain tau, sampai orang ujung kali dah lain betul dah, tak sama dah. Ini nanti akan
akan berlaku pada zaman kita dan juga pada zaman yang akan datang ini tuan-tuan, zaman yang akhir zaman ini, kata Rasulullah, akan berlaku perkara-perkara yang seperti mana dilakukan oleh kaum Bani Israel. Jadi kita kena berhati-hati tuan-tuan, kita kena tekadkan iman kita ini, kita kena sematkan dalam hati kita ini bahawa kita ini mengikut ajaran ataupun akidah ahli sunnah wal jamaah yang berpandukan kepada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dijauhkan kita daripada segala perkara-perkara yang boleh menyelewengkan akidah kita. Doa dalam hati kita, doa dalam setiap kali lepas kita solat, doakan supaya ditetapkan iman kita, beriman kepada Allah dan juga Rasul, insya-Allah tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada minggu yang akan datang, insya-Allah. Jadi sekian saja, marilah kita tutup majlis kita ini dengan membaca tasbih kafarah dan juga suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.